Okay. So, okay lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita Waalaikumsalam. Okay, bagus. Okay. So, kita sambung tutorial hari ni. Okay. Okay, right. So, for this tutorial, we will discuss about our assignment. Okay, that should be submitted in this week lah. Betul tak? Week 3. Okay, so doesn't matter. Okay, so this is the group assignment. Alright. Okay, so I will share with you. Okay. Right. Okay. Nampak kan? Okay. So this is a group assignment for this semester. Okay, so actually it is quite different from previous semester. Okay, because I need to improve it so that there is no copy and paste. Okay, all right. So for this semester, okay, we will have the assessment 1 individual assignment and also assessment 2 for case study. All right, for this submission for week 3 is a assessment 2 case study, which is this is the group assignment, and the allocation marks for this assignment is 20%. Okay, so I will discuss about it today. Okay, so due to COVID-19, lots of tourism, hospitality and wellness industry company lost the game. Maksudnya, memang banyak affected lah kepada company-company related to tourism, hospitality and wellness. Okay, so you are required to complete a report and provide a general information about one of the company related, which is you need to for this week lah. Okay, you need to identify one company related lah. Okay, any company, you just name it. Okay, and then you Google. So actually this is the group assignment, so actually you need to discuss with them. Kan? But then maybe you can some of them you cannot reach. So maybe you can use you can Google and you can call them. Alright. So that you can get the orang kata clear picture about their company lah. Okay. So you name the company. One. Okay, discover and suggest. Okay, the company ni tak kisah apa ni overseas ke, local ke, doesn't matter. SME ke, big company ke, doesn't matter. As long as you know about the company and you know how to trying to solve the problem. Not to solve, actually trying to suggest the solution. Okay. So after you recognize any company, kan? After you identify the company related, then you discover and suggest. Okay, you try to discover and suggest what and how the innovation can enhance the resiliency ataupun enhance the recovery of that company towards COVID-19 impact. So you are already in year 3. Okay, year 3, which is as I mentioned earlier, you already learn so many things. Okay, for the year 1, year 2, and now you are in year 3. So uh for me, you are already you are ready enough lah. You are ready enough to give the what we give the um apa any solution or any cadangan lah. Okay, any proposal. Okay, on how we can improve it. Okay, alright. So
once you discover the company, you discover the difficulty that was faced by them. Okay, some of them uh, apa face the same difficulties. Okay, maybe cannot sell the product, or maybe because of SOP, and then because of MCO, there's a lot of difficulties that was faced by them. All right, so you discover what are the difficulties. Okay, that's why I this is the following section that was written here is the suggestion of case study writing, but you can use it or maybe not, doesn't matter. Okay, this is only the suggestion. Okay, so if you have another idea on doing it, okay, more creative, then it's okay. Uh, but if you doesn't have any idea on what you are going to do, then you can use the following guideline that was written by me. Okay. So the following section that you need to complete is one introduction lah. Once you already identify the company, then you make some introduction of them, about them. So introduction about the company and trying to identify the product of them. Sama ada if hotel dia adalah produk dia kan, produk hotel. So you kena identify apa proses dia ke, apa produk dia ke, you trying to identify. Kalau you kata okay, company dia travel agency, okay, apa yang dia jual, apa yang dia jual, alright. Kalau company dia restoran, okay, apa dia jual, okay, what are the product. So you kena you kena introduce lah, okay, so that kita tahu lah, okay, the company ni jual homestay rupanya, contoh. Okay, and then you select and concisely introduce the history of the product. For example, kalau Asia kan, Asia ada ticketing. So the history is very, orang kata memang dah besar kan, dah ada big company. So you tell us lah the history of the product. Maybe apa in the 2019 they already apa orang kata achieve the apa orang kata the level of unicorn, level of unicorn. You tahu unicorn ni maksudnya macam dia dah diva lah, dia dah tinggi lah, dia dah mencapai benda apa ni lah, maksudnya dah capai target, dah capai dia dah menjadi someone yang kita dah boleh highlight lah, contoh. Okay, so you tell us about the product. Contoh kalau budak-budak wellness, mungkin you boleh buat yang industri apa ni, kosmetik kan, carilah yang wellness punya ni. Okay, probably macam apa Bonda Rosita tu kan, jamu Ratu Melaya, ataupun banyak benda yang you boleh identify. Okay, so you tell, yeah. Sorry ganggu tapi ada student nak masuk. Pula dah. Okay. Okay. So, apa tadi? Okay. So, alright. So, sampai sini. Okay. So, lepas tu introduce the product. And then, identify the uniqueness and locality of the product. Okay. Uniqueness produk tersebut, apa beza dengan orang lain, kenapa dia boleh dijual, locality of the product, macam mana dia, katakanlah you ada macam benda tu makanan Thailand, macam mana dia boleh menjual benda tu di Malaysia, locality dia. Okay, and then identify and describe the development and trails of the product. Macam katakanlah benda tu adalah resepi makanan kan, jadi dia mesti ada resepi dia. So you buatlah resepi dia. Kalau benda tu macam travel agency,
Dia mesti ada package dia. Dia mesti ada harga dia. Everything about the development and thrills of the product. Kan? Kalau dia ada macam katakanlah you kata, oh dia ni adalah package-package yang ditawarkan sebelum ni. Pergi Turki, pergi ni kan dia ada pamphlet dia. Hotel pun ada pamphlet dia. Okay, kalau restoran pun semua ada dia punya ni. Jadi you tell us about the development and trace of the product. Kan? Kalau contoh you nak cerita pasal produk sabun, orang apa usahawan atau company yang buat produk sabun kan sebab wellness contohnya ataupun buat apalah gym lah apa ke, dia ada tau, dia ada yang all about the product tu and then development of the product. Contoh macam mana dia, macam saya kata tadi lah, kalau kata resepi, dia kena ada lah resepi dia kalau makanan tu. Contoh. Okay. Identify and describe the tools that currently being used to market the product. Kalau katakanlah dia dijual, dia guna sistem je atau dia guna agent. You ceritalah selama ni memang guna agent. Ataupun selama ni dia hanya menggunakan booth ataupun word of mouth. Kan? Kalau tempat-tempat location-location menarik tu word of mouth. Dia tak guna pun apa orang kata FB ad lah semua dia tak guna. Contoh. Okay. Kalau dia kata dia guna, tulis apa yang dia guna. Sometimes you, sebab tu saya kata you kena interview dia orang. You kena interview dia orang. Okay. So and then identify and describe the tools that currently being used to market the product. Okay, dah itulah untuk pemasaran dia. And then daripada sini, okay, contoh ada lagi maklumat lain you boleh masukkan sekali. Okay, so daripada sini kan contoh 1, 2, 3, 4, 5. 5 point ni sebenarnya you dah tahu dah. Oh okay, background dia macam ni. Dia ada berapa orang pekerja. Dia ada gini, dia ada gini, dia ada gini. Okay, pemasaran dia dapat macam ni. Produk dia macam ni. So daripada sini, biasanya you boleh identify dah apa solution yang you boleh cadangkan dekat mereka. So nanti bila dah dekat sampai sini kan ada describe to the currently being used to market the product. Okay, beres. Your idea on how to improve the product, process, services using innovation concept. So kat sini you kena highlightkan masalah yang diorang ni. Okay, highlight the problem. Saya tak tulis lah kat sini nanti kan nanti. Okay, highlight the problem face. Okay. So, apa masalah dia? Contoh. So, apa masalah dia? Bila dia bagi tahu masalah, automatically you dah ada maklumat kat atas tu, ada masalah dia. So, you pun keluarlah idea. Idea untuk improve. Sama ada you nak tolong dia improve produk dia dari segi packaging ke, dari segi you rasa macam pamphlet ni tak cantik lah. Rasa-rasa you punya company ni kena ada website. You bagilah cadangan. Okay. Improve the product, improve the process, improve the services. Contoh you rasa macam you selalu dah dengar orang complain pasal kedai ni kan. Mesti ada macam you pun ada previous apa orang panggil problem ke previous you ada ni lah, maksudnya bila you pergi tu you ada tak puas hati ke apa dengan kedai dia, you mesti tahu apa masalah dia kan. So you boleh cadangkan macam tu. Cadangan ni tak payah bagi tahu dia, tulis dia dekat report. Sebab kadang-kadang cadangan ni dia macam, kalau yang good cadangan bolehlah bagi tahu. Tapi kalau ada yang bad tu bukan bad, maksudnya kita nak condemn ke, the way you kena bagi tahu mereka tu, kalau you nak rasa you nak bagi tahu, you kena jagalah sikit ada adab tu, nanti kau orang marah pula. Tapi kalau you rasa macam tak boleh ni, tak boleh bagi tahu, tak apa, tulis je dalam report nanti. Okay? So you just provide the suggestion and recommendation on how to market and sustain the product industry. Okay? So after COVID ni apa benda nak tolong diorang, apa benda nak tolong diorang. That's the biggest point in the case study lah. Okay, biasanya yang introduction bla 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 ni dua markah macam tu je. Tapi bila highlight the problem, probably markah dia 5. Lepas tu idea probably markah dia 10. Macam tu. Okay, so you go for this. Sebab
saya nak you bercambah, otak tu you kena kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah. Faham tak? Okay, so this is what we call exploration. Ingat hari tu saya ajar, kalau nak buat innovation, dia kena ada exploration, exploitation and diffusion. Now, this is the phase of exploration. You discover, you explore what are the problem. Okay, what are the problem. Boleh? Okay, so saya bagi lanjutkan submission week 5. Week 5, okay? Week 5, alright? Thank you, madam. Thank you. Welcome. Okay. Sebab, yelah, ni kan. Okay? So, dia punya tu samalah conclusion. Conclusion tu, you bagi tahulah macam, macam yang saya tunjuk hari tu kan, yang dekat last week tu. Okay? How to market and sustain the product. Okay, settle. Itu je lah untuk assignment ni. Okay tak? Madam. Okay, madam. Okay, madam. Yang ni awak boleh cari contoh case study lah. Pergi Google je, dekat Google Scholar ke mana, tulis case study. Ada yang botak pakai topi 3 lawan 2. Apa? Madam nak tanya. Ya, boleh. Kita orang dah jumpa company, just nak confirmation daripada madam, adakah dia dikira sebagai inovasi? Dia company wellness ni dia ada masalah kekurangan pekerja. Sebab dia orang buat macam servis urut-urut. So dia orang kekurangan pekerja, so dia orang tak boleh nak jalankan, tak berapa lancar lah dia punya servis tu. So kita orang bagi recommendation macam mana nak recruit pekerja. Macam kalau sebelum ni dia recruit macam ni je. So kita orang suruh nak ubah recruitment tu jadi lain supaya ramai yang minta kerja dekat dia orang. Itu dikira sebagai inovasi tak? Boleh. Apa cadangan you all? Okay, sebab diorang asalnya, diorang hanya merekrut nurse yang keluar daripada nursing college. Diorang fokus dekat situ je sebab diorang dah ada sijil. Tapi semenjak COVID ni, kan nurse-nurse ni semua terus diserap dekat kerajaan. So kita orang bagi idea sama ada diorang kreatifkan recruitment diorang. Diorang ambil yang tak ada sijil nurse pun tak apa, tapi dia ada basic dalam sains yang belajar subjek anatomi. So bila diorang minta kerja, so company ni dia akan hantar diorang yang tak ada sijil ni pergi ke kursus atau bengkel yang khas untuk ambil sijil nursing tu. Macam tu. Boleh kan? Itu kira inovasi kan? Ya. Okay. Sebab sebenarnya Anis, it's good tau bila you kata macam tu kan. Rentetan daripada assignment ni, you dah boleh identify dah sebenarnya produk apa yang you nak buat. Teka apa? Teka. Pada saya, dalam kepala saya duk nampak, maksudnya dia memerlukan training kan. Dia memerlukan training. Jadi sebab kalau you Anis, contoh kalau Anis ada dalam grup Anis tu budak-budak wellness, jadi Anis mungkin ada modul. Modul apa yang diperlukan. Macam tadi anatomi, pasal apa lagi pemakanan lah, apa benda tu kan. So you already have the module. Jadi nanti untuk product development kan, bila kita nak buat BIE nanti, assignment yang last tu, korang boleh propose modul lah. Modul training nurse. Tak adalah training nurse. Maksudnya you jangan panggil nurse. Sebab itu dia akan ni dengan medicine medical punya department. Maybe you boleh bagi tahu training module ataupun training guideline for wellness expert. Contoh. Wellness expert kan, orang mengurut, gitu. Nampak? So you boleh collaborate dengan spa-spa lah nanti. You boleh propose dekat spa-spa. It's good lah sebenarnya. Faham tak? Faham. So nanti mungkin you boleh buat modul tu macam-macam modul sekarang. Tahu tak, macam
budak belajar ABC. Budak-budak belajar ABC, macam mana dia belajar ABC? Cuba korang tengok modul-modul yang budak-budak belajar ABC tu, dia guna apa? Dia guna buku, Buku, lagi video pembelajaran, video, lagi dia dah sampai apps sekarang. Kan? Dia dah sampai apps sekarang. Nampak? Dia dah maksudnya begitulah. Begitulah maksud saya, dia punya perkembangan tu memang besar pasal modul ni. Okay? So you boleh buat innovation lah. Mungkin you kata macam selama ni kita duduk belajar yang wellness ni kena masuk kelas, lepas tu kena ada CJ tu. Tapi bila you tengok modul tu tak adalah sesusah sangat. Maksudnya senang je kan. Cuma mungkin you simplify dalam bentuk e-learning. You buat modul dalam bentuk apa orang kata tu ialah modul-modul lah bentuk e-learning. Lepas tu you boleh lah buat video ke, you boleh masukkan jadikan benda tu jadi apps ke. Yang tu akan boleh dikomersialkan sebagai produk awak lah. Gitu. Faham? Faham, Madam. Okay. Lain? Nak tanya individual Yes, Gafur. Gafur jap Sharifah jap Okay. Kita dengar Abdul Ghafur dulu. Madam, apa maksud yang social innovation tu, yang tema social innovation tu, dia macam mana? Okay, social innovation tu dia macam contoh yang saya buat lah. Dia social innovation ni dia macam ni. You tengok masalah pada komuniti. Macam tadi, you cari contoh macam si Anis ni, dia pergi cari masalah pada company. Tapi social innovation ni lebih kepada komuniti lah. Contoh you kata saya nak tengok macam contoh apa yang saya buat semalam. Okay, saya pergi cari masalah pada nelayan. Nelayan ni okay, dia kalau ikutkan mungkin nelayan ni dia bermusim. Maksudnya bila katakanlah bulan berapa sampai bulan berapa dia boleh pergi. Tapi musim tengkujuh dia tak boleh nak buat kerja apa dah. Kan dia tak boleh nak pergi, ombak besar. Pada masa tersebut, diorang patut buat apa? Kalau you entrepreneurial enough, you memang dah tahu dah, oh kalau musim tengkujuh kita kena buat ni. Tak boleh nak tidur saja. Apa buat? Bolehlah buat produk-produk hiliran macam pes ke, kan? Macam keropok ke. Yang maksudnya bahan-bahan tu kita dah sedia kat awal. Kita dah sediakan masa kita boleh pergi ke laut tu. Lepas tu masuklah dalam freezer ke apa ke, buat yang ready to eat. Jadi bulan 11, bulan 12 ni buat marketing on benda ni. Jadi income bagi nelayan tu tidak akan putus. Itu maksudnya. Maksudnya social innovation ni kita try untuk how we can solve the problem. How to solve the problem of community menggunakan inovasi. Kan? Contoh macam kalau dia kata nak pergi menangkap ikan laut. Mungkin bulan 11, 12 tu kita dah bagi dia ikan air tawar ke. What are the any inovasi lah. Apa-apalah. Macam kita orang buat ada yang lecturer buat apps perahu namanya. Macam saya buat IMAT dekat diorang. IMAT ni maksudnya saya buat Fish Mart Go. Satu market lah kan. Market. So market yang jadi bila 11, 12 ke hari-hari lain pun dia boleh gunakan market tersebut. E-market tersebut. Sebab nelayan ni dia pergi cari ikan je lah. Jadi dia tak sempat dah nak menjual. Faham tak? Dia belikan buat nak ikan. Tapi wife dia kat rumah tu bolehlah buat produk daripada ikan tersebut. Anak-anak dia bolehlah guna apps ke, guna IMAT yang kita bagi tu untuk tolong bapak dia. Contoh macam tu lah. So akhirnya dia boleh meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendapatan nelayan. Tu contoh. Okay.
banyak lagi. Macam contoh you fikir PDPR ni PDPR 2 tahun. PDPR dah 2 tahun guys. Lepas tu you tengok adik-adik you tu. Belajar ke tak kat rumah? Anak saya main game je. You tengok. Belajar ke tak kat rumah? Jadi after 2 years kan, apa impact dia? Mesti ada masalah kan. Macam mungkin anak pelajar-pelajar ni tak nak catch up cepat lah dengan apa ilmu-ilmu yang diorang dah tertinggal. So after pandemic ni, what are the solution? Jadi contoh social innovation. Jadi kamu fikirlah, masalah lah PDPR ni. Cikgu tak nak buat lah, cikgu rasa limited lah, gitu gini. Jadi kamu pun mungkin terfikir what are the solution yang you boleh ni. One of it adalah modul tadilah. Dah buat modul tapi modul yang menarik. Tak naklah modul macam budak-budak ni macam gitu je kan. Mungkin you boleh hasilkan satu modul yang you anggap you ni kanak-kanak. Macam mana? Kan mungkin you boleh buat software ke, macam ala-ala game, kan. By belajar matematik tahun 1. Kan. Lepas tu you buatlah macam game ke. Sebab budak-budak dia suka benda-benda yang excitement kan. Contoh. Ataupun masalah apa lagi? Masalah sampah. Macam tu lah. Masalah baju terbuang. Baju macam saya perhatikan baju. Baju ni bila kita duduk rumah kan. Banyak benar baju-baju yang tak pakai. Jadi nak buang ke macam mana? Kadang-kadang baju tu dah koyak-koyak kan. Takkan nak bagi orang. Baju tu pun dah macam season. Takkan nak bagi orang contoh. So apa you buat? Jadi saya rasa masalah tu bukan saya je. Masalah orang lain pun ramai. Jadi bila kita nak hantar ke mana-mana akan berlaku lambakan. Jadi mungkin you akan ada solution. Kalau saya memang suggest untuk buat patchwork lah. Tahu patchwork? Maksudnya kan kita potong-potong kecil. Jahit balik lah. Buatlah toto ke. Buat apa-apalah. Madam, kalau macam guru kami buat lampu inovasi yang dia dalam kategori tema macam mana tu? Lampu? Macam dia problem solution untuk apa? Tu macam dia untuk wellness lah, dia dalam kategori wellness je, macam jadikan lampu tu macam dia boleh tu macam ada benefit untuk kesihatan macam tu. Lampu. Okey, masalah dia apa? Kenapa saya memerlukan lampu awak? Macam kita create betul lah. Macam selalu orang guna lampu yang dah dibeli oleh dia dekat kedai mana-mana. Macam guru kami ni macam jadikan tu dia macam mana nak cakap tu. Kasih transform jadi tu lah. Tak, kamu kena fikir dulu. Dia bukan macam idea you all tu bukan datang tak gitu je. Dia bila macam saya ajak, maksudnya bila you nak betul-betul inovasi kan, cara dia satu daripada masalah sebenarnya. Kalau macam you nak buat social innovation, contoh lampu tu fungsi dia untuk apa? So kenapa saya sebagai orang yang memerlukan lampu tu, kenapa saya perlukan lampu awak? Adakah sebab lampu awak tu dia boleh bila pakai lampu tu dia keluar bau ke? Dia boleh rasa tenang. Dia jadi tenang. Kan? Ataupun you rasa macam yelah lampu campur kan lampu pendah floor contoh tak. Lepas tu you letaklah warna-warni and then lampu tu pun dia boleh sebab dia ada haba, dia boleh heat. Maksudnya mungkin ada herba kat dalam tu. Kan dalam pendah floor lampu lamp tu mungkin ada herba. Faham tak? Jadi herba tu bila you on, you akan macam keluarkan lah berasap-rasap tu kan. Tak adalah berasap. Maksudnya macam bila kita on benda tu, macam kau on banyak benda kan sekarang bila you on tu ada batu tu kan. Ada batu tu tahu tak batu. Macam pewangi. Dia jadi pewangi lah. You letak pewangi. Pewangi tu boleh letak dalam bentuk lilin, dalam bentuk macam-macam lah. Jadi you macam okey lah. Sebab kita pakai lampu-lampu je.
Kan sebab efek lampu. Sebab tu saya ajar hari tu kan. Maksudnya you kena cari punca dia. Punca dia kat mana? Contoh kalau you kata lampu ni lampu ni bila lampu putih tu dia banyak sikit elektrik pakai. So mungkin you ada solution untuk mengurangkan elektrik. Ataupun tadilah maksudnya bila pasal lampu je. Kan, tapi kita nak satu lampu yang calming, satu lampu yang boleh absorb kotoran, contoh. So you fikirlah, okay, the solution dia macam ni. Okey madam, faham madam. Faham tak? So you kena bahasa Kelantan koyak. You kena jadi Doraemon sikit. Kena berangan tu banyak sikit. Okay. Sharifah nak tanya apa tadi? Nak tanya pasal individual assignment yang artikel tu. Ya. Kita kena cari satu inovasi ataupun banyak inovasi sebenarnya. Ni tak perlu cari inovasi untuk artikel. Artikel tu you kena cari artikel. Faham tak? Artikel tu you kena cari artikel. You tak perlu cari inovasi. Artikel. Saya nak cari artikel. Ya, artikel. Saya share ni kan. Okay, saya share ni awak nampak Untuk individual assignment, a student need to identify few innovation product journals article. Saya kena besarkan ni. Artikel. You kena cari artikel. Artikel berkaitan dengan innovation product lah. Apa-apa saja artikel. Banyak artikel you boleh cari dalam Google Scholar. You tulis je product artikel. Innovation product for you minat apa? Kalau you minat hospitality, you carilah produk hospitality. Kalau you minat tourism, innovation product tourism. Dapatkan artikel tersebut. Okay, so artikel tu biasanya dalam 3 ke atas. 3 ke atas artikel you baca, you buat summary. Summary tu kan. Contoh, you baca artikel 1 dia cerita pasal inovasi produk dalam hotel. Lepas tu artikel 2 pun mestilah artikel pasal inovasi produk dalam hotel juga. Jangan lain-lain. Yang ketiga pun artikel dalam hotel juga. Mungkin artikel pertama cerita pasal apa inovasi dalam hotel booking, sistem booking. Contoh. Dia pun cerita lah, okay, booking sistem dalam ni gini. Kalau hotel lain dia tak buat ni. Kalau hotel saya buat macam ni. Ataupun kan, dia ada banyak lah. Maksudnya biasa kita buat research lah. Kalau macam, okay, boleh booking melalui apps. Contoh, macam boleh menggunakan Agoda. Boleh menggunakan booking.com. Akan ada je survey orang buat kan. Kenapa orang suka booking hotel menggunakan Agoda? Kenapa orang suka guna booking.com? Kenapa orang suka call? Kenapa orang suka agent? Guna agent yang tolong bookingkan. Reliable lah, macam-macam dia cakap kan. Ataupun ada yang macam, tak boleh lah saya nak kena walk in juga. Ada macam-macam. So you pun, okay. So this article about booking system. Artikel kedua mungkin cerita pasal pengurusan hotel. Ataupun engagement dengan customer. Maksudnya kalau customer nak pergi hotel tu, apa faktor-faktor pemilihan. Contoh. Kan? Lepas tu artikel ketiga pun macam tu juga. Cerita pasal hotel juga, apa benda. Maksudnya dia punya masalah staffing lah, semua-semua. Carilah. Okay, so daripada 3 benda ni, actually you dah nampak dah. Ada masalah besar lah rupanya. Kan? Masalah besar. Jadi macam, menariklah cerita ni. Menarik berkenaan artikel tersebut. Contoh, you baca artikel 1, artikel 2, artikel 3. Saya rasa macam saya sukalah dengan nak tahu faktor pemilihan orang orang memilih hotel contohnya. Okay? So macam, okay.
Kalau tengok artikel 1 ni dia cerita 60% apa ni traveller suka booking melalui online booking. Sebab murah. So you boleh dah identify dah. Oh, okey murah. Jadi dah ada faktor dia. Okey, orang bila nak kaji nak cari hotel ni murah. Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Kan? So biasanya bila you baca tu macam oh, inilah inovasi yang dia buat. So you pun baca lagi artikel lain, you cari, you cari maklumat lain dan you pun produce satu artikel baru. Mungkin tajuk you nanti you rasa macam orang ni dah mungkin dia macam thesis lah, tapi bukan thesis tau. Maksudnya dia tidaklah se-complicated thesis. Maksudnya you sebab 30% ni banyak. Mungkin you boleh buat macam you kata, okeylah saya dapati bahawa faktor-faktor pemilihan hotel ni senang, murah dan sebagainya. Contohlah, you pun buat artikel. Jadi tajuk you faktor-faktor pemilihan produk, pemilihan faktor-faktor inovasi. Contoh, faktor-faktor inovasi bagi pemilihan booking hotel di kalangan travellers, contoh. You pun list lah. Rupanya faktor dia 1, murah. Faktor 2, senang. Faktor 3, macam tu reliable. Faham tak? So you akan come out dengan satu artikel daripada you all. Artikel tu tak banyak pun. Mungkin dia 8,000 word. 6,000 word kan saya cakap hari tu. Saya dah betulkan ni. 6,000 words. Mungkin dalam 5-6 line macam tu je ni. Tak cukup 13 kot. Saya rasa 5 hingga 6 helai sahaja. You ceritalah maksudnya. Sebab saya nak tengok you punya creativity. 5 to 6 pages. Saya nak creativity awak. Maksudnya ada benda you dah tahu. Kadang-kadang ni minggu ke-8 sebab you kena belajar dulu baru you tahu. You jangan cepat-cepat nak buat. Banyak benda lagi yang you kena buat. You kena settlekan assignment yang produk dulu. Artikel ni nanti. Sebab mungkin artikel ni berkaitan produk you. Contoh you kan, bila you dah tahu buat case study, dah explore tadi, macam Anis tu, dia dah jumpa dah. Contoh modul dia nak buat. So nanti untuk product development, assignment yang group tu kan, yang kita nak buat exhibition semua tu, mungkin cerita pasal modul. Jadi mungkin artikel ni pasal modul you. Nampak? Dia related. Artikel tu you baca. Kalau orang nak baca modul sebenarnya dia nak apa? Kalau orang nak tahu pasal modul, dia nak apa sebenarnya? Dia nak tahu pasal apa? And then, bila you dah buat produk, you dah buat research study, case study tadi, automatic you ada satu artikel yang you nak laporkan. Maksudnya macam, wah daripada apa yang saya dah belajar, sepanjang semester ni, saya dapati, this is really good. Contoh, kan, this is really good that you, dia macam refleksi lah sebenarnya artikel yang saya nak ni. Maksudnya macam, rupanya innovation dalam tourism SME ni tak ramai. Orang tak buat. Kenapa tak buat? Kan? Sebab you dah tahu dah. Sebab daripada case study tadi. Bila you pergi interview orang tu kan, contoh. You dah tahu dah macam pakcik ni patutnya dia buat ni tapi kenapa tak buat? Contoh. So you berminat untuk buat. You carilah artikel pasal tu. Dan you bila you dah siap semua kan, you pun come out dengan satu artikel baru. Artikel tu dia macam you baca dekat surat khabar kan. Tahu tak? Dekat surat khabar banyak artikel-artikel. Tu pun boleh. Maksudnya you nak share lah macam you rasa macam kalau yang wellness contoh. Kalau you buat artikel pasal urut. Rupanya urutan refleksologi tu tak sedap sangat.
orang suka lagi aromaterapi punya treatment, urutan berbanding reflex. Contoh. Contoh kan, dapatan dia daripada mana? Daripada tadilah yang you dah interview orang, you dah buat produk, lepas tu produk you dah survey, you dah buat market survey. Nanti you can come out with the article. Macam tu. Faham tak? So banyaklah. Contoh you ada, saya dah bagilah introduction, define your problem. Okay, provide goals at the beginning of the study. Contoh you rasa macam, oh saya nak memperkenalkan sabun 3 bau. Contoh. Kan? Produk you sabun. Sabun 3 bau. You pun buatlah artikel pasal sabun 3 bau. Okay, boleh? Sebab artikel tu nanti you boleh guna untuk promote dan sebagainya produk you lah. Okay? Yang conceptual framework ni contoh tadilah. Macam contoh katakanlah you dah ada apa orang panggil faktor-faktor pemilihan hotel tadi. Murah dan sebagainya. Mungkin dah ada. Kalau tak ada biarlah, tak payah buatlah. Okay? Sebab saya ambil ni dia terlalu ni sebab apa yang saya ni maksudnya dia dah apa orang panggil ni je maksudnya sebagai guideline lah. Kalau you nak buat betul-betul artikel ini guideline dia. Okay. Kalau you rasa macam you nak buat artikel surat khabar, boleh? You tengoklah surat khabar macam mana orang menulis surat khabar tu. And this is all about you want to share with others lah. Apa yang you dah dapat dalam innovation, you nak share dengan others. Macam itulah. Itulah sebab artikel ditulis. Okay? Madam, Ya. yang group assignment tu kalau buat pasal servis boleh macam hotel, resort boleh ke? Boleh? Boleh Boleh. Tapi saya nak produk lah hasil dia. Faham tak? Maksudnya? Maksudnya katakanlah you nak buat servis urut contohnya. Okay, so you fikirlah daripada servis urut ni apa yang you boleh keluarkan produk. Contoh you boleh buat apps, you boleh buat mesin pengurut, you boleh buat modul, you boleh buat apa ubat minyak urut. Contohlah. Faham tak? You nak improvekan proses tu. Tapi adalah juga produk yang tangible lah. Yang maksudnya kita nampak lah benda tu. Sebab banyak yang bila saya suruh buat, diorang semua buat benda atas kertas. Lepas tu kita pun tak tahu nak buat apa sebenarnya. Saya tak nak lah macam tu. Saya nak you belajar ada hasil dia. Maksudnya ada hasil lah. Ada bukan teori semata-mata you tahu. You akan dapat praktikal juga. So yang tu dia boleh improve you punya entrepreneurial knowledge lah. Sebab punya CLO3 lebih kepada produk yang you boleh assemble. Apa? Contohnya kan kalau kita buat resort kan kadang ada spa kan dalam resort tu. Jadi kalau spa tu kita orang buat macam kan sekarang terkesan sebab COVID-19 kan. Jadi tak ramai orang pergi resort. Jadi kita orang buat perkhidmatan spa tu rumah ke rumah boleh ke? Mobile spa. So kalau you ada mobile spa boleh. So you kena ada kit dia tu kan. Bila you nak pergi mobile spa, you kena ada kit spa tu kan. You tengok dah ramai dah orang buat mobile spa ni. Kan? Cuma you tengok kit dia orang tu macam mana. So you kena improve lah that kit. You kena ada innovation on kit tu contoh. Kan? Ataupun you rasa you nak buat innovation dari segi booking. Booking tu berbeza, cara booking tu berbeza. Kan? Kena ada innovation lah. Maksud kita macam kan? Macam tu. Memanglah sebelum ni memang tak ada benda tu. Oh bagus ni benda tu ada. Itulah innovation is all about. Maksudnya macam
kita nak benda yang newness yang you nak propose dekat orang. Newness dia apa? Kalau you rasa macam okay mobile spa, samalah. Orang lain pun buat mobile spa juga. Tapi you punya mobile spa ni macam mana? Faham tak? Contoh macam kalau you faham. maksudnya macam contoh tadi lah, kit lah saya kata. Contoh kalau kit yang lain dibawa satu beg besar, jadi dia akan membebankan orang yang membawa tu kan. Mungkin you boleh buat satu macam kit you tu simple je dalam satu kotak je. Macam contoh pencuci muka. Mungkin pencuci muka tu you dah siap-siap buat dekat apa tu orang panggil biasa orang bawa botol-botol kan. Mungkin you boleh buat dalam bentuk ni sachet by sachet tu lah. Macam dekat tisu muka tu contohnya you dah siap-siap kod. Apa bahasa Melayu Dah siap packing. So you dah rendam contohlah macam you ada pencuci muka tu, biasa kita buat dengan air kan, dengan botol-botol tu kan. Jadi penatlah orang tu nak bawa contohnya. Jadi mungkin you dah, and then kita tak tahu hygiene ke tak. Mungkin dia dah pakai kat orang tu, lepas tu nak pakai kat kita pula. Tapi kalau you ada kit yang macam, maksudnya dalam satu kotak tu, satu kotak satu customer. Maksudnya dalam tu, okay, kit tu dah ada pencuci muka. You mungkin boleh basuh dalam sachet-sachet macam ni. Sachet-sachet macam ni, faham tak? Faham? Contoh ni, okay, satu pencuci muka, okay, untuk seorang customer. So ni pencuci muka. Lepas tu you ada juga macam you ambil lah tisu muka tu kan. You dab siap-siap dengan toner. Mungkin you boleh packaging dalam bentuk dalam ni juga. So this is the toner. So at the end you akan keluarkan satu kit you. Macam mobile spa. Spa at home. Gitu. Kan? Maksudnya dah siap. Toner, pencuci muka. You dah letak lah moisturizer, apa lagi, serum, pasu mask. Jadi tak semestinya orang yang kita perlu ada orang yang pergi rumah orang tu. Faham tak? Maksudnya bila dah ada kit tu, mungkin kita ada pula instruction kita kat situ. Okay, you buat macam ni, buat macam ni. Mungkin ada mesin dia pula yang boleh massage tu. Jadi dia pun boleh buat sendiri kat rumah. Macam itulah contoh innovation dia. Okay madam, terima kasih. Okay, sama. Yang group assignment tu 7,000 sampai 10,000 ya madam? Group assignment. Group assignment. Mana? Yang tadi tu Final assessment ke? Soalan awak? Final Yang case study. Yang case study. Oh, case study. Case study dalam 7 hingga 10,000 words. Sebab dia 20%. Tapi sebenarnya tak apalah, boleh je nak buat mana-mana. Jangan kurang daripada 7,000 word lah. Sebab you all kan ramai kan. Dalam satu group ramai. Okay madam. Banyak-banyak benda ni you nak kena highlight ni. Yang macam dia punya introduction pun dah banyak sebenarnya. Dah 2-3 page. Sebab dia jadi report lah. Biasanya saya rasa kalau case study ni dalam 20 pages kot. 20 pages. Okay? Ada soalan lain? Tak ada dah rasanya. Tak ada dah. Sejam dah kita. Cakap kejap-kejap je kan? Tak apa, nanti saya bagi attendance dalam group ya. Okay, terima kasih ada. Sama. Ada lagi yang nak tanya? Yes, Dapur?
Tak ada madam. Setakat ni boleh dapat. Okay, kita bagi nama lain lah dekat Gafur ni. Mr. G. Boleh Mr. G? Mana-mana pun boleh doktor. Lain? Okay. Saya lupa nak bagi contoh. Tak apalah. Okay. Cukup yang tu. Saya takut you opening. You selesaikan case study dulu. Okay. Sebab ada satu lagi kan yang group assignment tu. Group assignment, final assessment tu. You all kena ni juga tau. You all kena buat idea. Submission week 4-5 juga ni. Okay, yang ni. Okay. Saya kena bagi. Korang ada kelas tak sekarang? Tak ada madam. Okay, tak apalah, siapa yang ada kelas boleh left. Saya rakam je ni. Okay, untuk assignment yang ni, ideation pitching ni, saya ada template ya. Template dia macam ni. Saya tak bagi template dia. Okay. Alhamdulillah, mana ni template. Okay. Pula lah hai. Tak ya. Okay. Saya bagi template ni. Sekejap Saya show dulu. Nanti you all boleh tengok lah. Okay. So, okay, yang ni BIE Bootcamp lah kita panggil kan. BIE Bootcamp. Ni group BIE ni, and then you letaklah nama group you ni. Lepas tu, okay. So, ini, okay, saya menggunakan konsep, nampak ke? Nampak kan? Nampak madam. Okay. So, saya menggunakan konsep kita panggil design thinking lah. Okay. Innovation ni dia ada satu konsep design thinking. Okay. So kat sini dia ada beberapa simbol contohnya you ada what. Contohnya okay, what outcome is occurring in the period. Ni simbol-simbol dia lah, tak ada masalah ni. Tahu tak apa, tak tahu pun tak apa, tak ada masalah. Okay. So this saya ambil ni memang kiranya dalam innovation memang kebanyakan memang guna yang ni lah. Dan kalau you tahu badan ada satu macam government punya agensi lah yang memang sangat berkait dengan innovation adalah Magic. So Magic ni dia dah keluarkan satu template lah, maksudnya this is the template yang you should buat bila you nak buat innovation contoh. Okay, satu you kena especially social innovation. Okay, dia ada beberapa stage. Stage 1 adalah mapping your impact value chain. Maksudnya apa objektif dia, apa intervention yang you buat, apa impact dia, apa progress dia. Okay. So, tak ada masalah lah. Itu baru saya nak cerita je. Okay. Jadi, apa yang you all kena buat adalah sebelum, ni macam you, yang ni sebenarnya template ni boleh membantu you untuk case study juga. Okay, yang pertama sekali you research 2 local and 2 global innovation. Contoh kalau tadi kan you rasa macam you nak buat pasal modul. Modul dalam ataupun nak buat kit pasal spa tadi. So you cari 2 local company dengan 2 global company yang buat pasal mobile spa.
Okay, you tengok. Okay, produk dia apa? Founder dia siapa? You describe sikit pasal produk dia. Mission dia apa? Lepas tu siapakah yang beneficiary? Beneficiary ni maksudnya orang yang menerima manfaat. Contohnya macam, oh dia buat spa lah. Untuk siapa maksudnya orang yang buat spa, contoh pekerja spa tu, contohnya dia ambil ibu tunggal je semua. Ataupun pekerja spa tu adalah anak-anak daripada B40. Mungkinlah kan. Ataupun spa tu hanya untuk orang yang macam ni je. Orang yang macam bekerja wanita yang bekerja 5 jam ke atas. Maksudnya dia dah fokus dah. Siapa dia punya penerima manfaat, beneficiary. Kan? So bila you dah ada guideline macam ni, you senang tahu, you nak tahu. You macam, oh okay, saya jelas. So you carilah 2 local company, 2 global company yang buat produk sama. So daripada research you, kan, you bolehlah guna sebagai case study. Jadi sebenarnya daripada case study tu you boleh macam, oh kan, daripada 2 local, 2 global ni macam, yelah diorang ni macam tak cukup benda ni. So hard tu nanti you kena propose untuk you punya produk. Okay, so kita nak kenal dulu masalah dia. Apa masalah dengan apa isu dia. Kita tengok ni, katakanlah you nak buat social innovation. So start with a community. Kalau you rasa nak buat, saya nak buat innovation biasa, madam, boleh. Start with ataupun a community ataupun company. Ataupun any product lah. Yang you rasa macam, okay, and the specific issue surrounding or affecting them. Macam contoh tadi kan, kita macam untuk student PDP art lah. You cari siapa community mana you nak. Okay. Why does the problem exist and what are the causes? Itulah saya nak tahu kenapa dia berlaku, apa penyebab dia. Is it linked ataupun exacerbated by other problems? Adakah dia disebabkan oleh problem lain juga? You tengok. Okay. So, you tengok. Okay. Is your problem significant ke tak nak ni? Macam you tadi kan, you cakap, Ada, saya punya ni gini. Okay. Mungkin you rasa macam, bukan inovasi ni. So, untuk mensignifikankan dia, you tengok. Okay. Apa problem? What are the problem unsolved? Maksudnya kalau kita tak tolong selesaikan, dia akan jadi problem ke? Kalau dia kata yes, okay. So you boleh buat inovasi lah. What form of change need to occur? Okay, kalau kita nak tolong selesaikan ni, nak buat produk lain ni, apa masalah yang kita, apa yang kita nak propose, dia kata. Apa yang kita nak propose sebenarnya? Betul lah. Who is involved? Siapa yang terlibat? Do you think a business or invention has the capacity to tackle the issue? Kalau you buat produk ni, boleh tak menyelesaikan masalah tersebut? Kalau semua ni you jawab betul, you jawab ada, maka signifikanlah untuk you buat inovasi dalam bidang tersebut. Gitu. Okay? So structure dia dalam kotak-kotak ni dia benda yang sama je. Cuma kita nak pecahkan. Okay, kita nak pecahkan. Okay, structure, what is your problem statement? Saya pakai kan? Jadi you ada masalah ni. Mungkin masalah pada kulit dia. Nak selesai macam mana masalah kulit dia? Mungkin masalah pada material kain kot. Kita boleh selesaikan masalah material. You formulate your problem into statement. Contoh contoh dia macam ni. There is lack of apa-apa. Kita kekurangan apa-apa lah. Jadi sebab tu kita tak boleh nak selesaikan masalah tersebut. Kan? Jadi solution dia apa? Jadi kalau you tak selesaikan masalah tersebut, apa kesan dia? So apa solution yang you nak kaji? Ni bagilah. Isu dia apa? Masalah dia. Lepas tu kalau you tak selesaikan ini, siapa yang akan siapa yang akan terjejas? The customer effect. Siapa? Kan? Lepas tu the impact of the issue lah. Apa dia punya ni. Okay. Lepas tu, okay, dah kena pasti problem, kita nak pergi ke step proses pula.
kita nak selesaikan masalah orang ni, kita nak bagi tahu. Okey. Dah tahu dah masalah dia. Jadi kita pun ambil lah 9 step yang saya kata design thinking tadi. Design thinking ni dia ada 9 step. Proses template lah. Okey, yang pertama, dia repeat je ni. Benda yang sama je. Benda yang sama. Tapi bila you guna template ni, at the end you akan firm dengan apa isu yang you nak selesaikan. Okey, contoh, look for an issue ataupun problem ataupun apa lagi lah. Yang tadi yang dekat atas tadi kan. Okey, isu dia. Isu dia saya nak selesaikan masalah PDPR. Contoh. Isunya saya nak selesaikan masalah kulit kering. Isu dia saya nak selesaikan masalah pekerja tak ada kerja ni. Isu dia saya nak selesaikan masalah yang tadi tu. Tidur pun stres tengok sebab lampu. Contoh. Betul lah isu dia. Lepas tu investigate the problem associated with the issue. Dia benda sama kan? Yang tadi pun dah cerita benda sama. Ambil copy paste dia dah kat sini. Sama ada you nak guna template ni ataupun template kat atas. Tak ada masalah. Sebab benda ni bila you macam dah go through deeper, you akan dapat satu solution yang cemerlang. Okay? Choose one problem. One problem ni contoh dia macam ni. Okay, katakanlah you nak buat masalah apa tadi? Masalah kulit kering. Okay, kulit kering ni apa masalah dia? Banyak masalah kulit kering. Mungkin dia minum air tak cukup. Mungkin dia pakai produk macam ni. Lepas tu mungkin dia punya tempat keadaan cuaca tak sesuai. Atau mungkin gitu gini. Okay, you list out. List out all the issues. All the problem. Daripada list out tadi, you tengok apakah masalah tu. Problem-problem tadi tu yang you boleh solve. Macam contoh, sebab kulit kering sebab dia berada di Malaysia. Jadi kat sini sangat panas. You boleh selesaikan masalah tu? Tak boleh selesai kan? Takkan you nak pergi tukar cuaca pula. Ataupun you nak cakap dengan dia, you tukar, you pergi duduk London lah. Tak boleh. You tengok daripada problem isu yang you senaraikan tu, you cari satu yang you boleh selesaikan. Okay? Yang you boleh selesaikan. Okay. Kalau yang mana yang you boleh selesai? Kan? You rasa macam, sebab dia guna ingredient yang mengeringkan kulit. Kan? You pun, okay lah. Kalau gitu saya nak kena cari apa ingredient yang boleh melembabkan kulit. Maksudnya you boleh control kan? You boleh control, you boleh solve. Itu dia lah. Choose one problem. Okay, one problem. Daripada out of berapa yang masalah-masalah yang you dah list tadi, cari satu yang you boleh selesaikan. Okay. Lepas tu you narrow down. Okay. Saya ni, siapa maksudnya saya akan cari orang yang macam dia kulit kering tapi dia kena guna produk saya ni. Produk saya ni saya kena cari benda yang melembabkan kulit. Lepas tu you pun kecilkan lagi. Melembabkan kulit siapa? Kulit baby ke? Kulit kanak-kanak ke? Kulit siapa? Kalau kulit orang tua, you kena pastilah. Saya nak buat ni lah orang-orang yang umur 30 hingga 60 tahun. So you narrow down. Sebab mungkin tekstur kulit orang yang umur 30 dengan tekstur kulit baby lain kan. So you dah cari, narrow down lagi. Lepas tu you investigate the problem associated with the issue and people associated to it. You cari lagi. Sebab kalau yang guna yang ni maksudnya nanti umur 30 hingga 60 ni orang duit banyak kan. Baby tak ada duit, tak boleh beli dengan you. Contoh. So you narrow down lagi, investigate lagi the problem. Ataupun mungkin rasa macam kalau dia nak beli produk saya ni jauh lah. Jadi saya nak kena saya akan hasilkan satu produk yang bagus, yang lembab. Tapi macam mana saya nak hantar dekat diorang? So you narrow down lah. Mungkin you macam instead of you guna packaging botol, you nak guna packaging macam yang saya tunjuk tadi. So end up you akan ada satu solution. Okay? You ada ni you craft the problem, ideate different ways to solve the problem, adopt a solution. Lepas tu barulah you pun buatlah craft your mission. Craft your mission ni maksudnya produk you lah. Craft your mission, craft your product. Okay? So apa-apalah yang you nak hasilkan. So operating the enterprise. So you pun lah.
dah keluarlah satu pelembab kan, satu pelembab. You pun macam mana you nak jual pelembab tu? You kena fikirlah. Yang ni guna BMC. BMC dah belajar kan sebelum ni. Gunalah BMC. Ni kena ada dalam produk inovasi. Okay. Sebab you nak launching the product. Okay. So ni pun sama. Ni sama. Sama ni benda yang macam daripada modul ke atas jugalah. Okay. Macam modul ke atas juga. Boleh masukkan semula kat sini. Okay. Okay, funding je ni kan. Duit nak dapat kat mana, berapa ringgit nak guna. Kena buatlah. Okay, what is your estimate starting cost, what funding option that you will go to start your enterprise. Okay. Lepas tu storytelling chapters ni maksudnya ini adalah cara you nak present nanti. Contoh lah kan. Saya buat dalam bentuk macam business model jugalah. Maksudnya nanti ini adalah elemen-elemen yang you all kena ada dalam you punya presentation idea tu. Contohnya you nak buat PowerPoint. Okay. So story tu guna PowerPoint. Kalau you rasa saya nak buat berlakon. Tulislah lakonan ke apa kat sini. Ni contoh saya bagi PowerPoint. Siapa yang akan berlakon? Siapa terlibat? Kalau you rasa macam nak buat produk apa tu pelembab tadi. Mungkin you nak ambil gambar orang tua. Kan? Mungkin nak suruh nenek you ke berlakon. Contoh. Okay. So carilah people yang involved. Ni storytelling canvas ni adalah how you want to present. Saya tak nak lah macam biasa je. Kena ada something yang orang macam wow. Macam tu. Okay. So you kena pasti people. You nak guna tema mana? Tema klasik ke? Tema animation, nak guna kartun ke? Nak guna futuristik ke? Kan? Idea you tadi, you dah dapat tadi ke atas tu, idea you nak present dekat orang ni nak guna yang mana? Atau you rasa you nak buat campaign healthy ke kan? Kena makan makanan sihat ke? Contoh-contoh lah. Okay? So bila you nak buat tu, you kena ada storytelling lah. Okay, lepas tu you kena panggil lah orang kan. Maksudnya you nak hantar, okay, so sila like and share video kami. Contoh. Lepas tu kena pastilah you nak present tu dekat siapa. Kalau you nak present dekat saya, mestilah presentation tu kena dengan saya. Kalau produk you tu untuk umur 30, 60, so kenalah dengan orang tersebut. Contoh kalau you rasa macam saya nak buat produk pasal makanan baby. Jadi mestilah cari siapa yang berminat kan. Kanak-kanak dan sebagainya. Okay. Outcome dia. Outcome you kena target. Berapa orang nak tengok saya punya video. Contoh. Ya, macam pitching. You nak pitching dekat orang tu. Okay. So, itulah dia punya ni. So output dia biasa kita buat dalam bentuk video lah. Bila you dah buat tadi, ikut you lah. You nak buat guna Canva ke, guna PowerPoint ke, guna macam-macam lah. Apps yang ada. Yang penting you kena save sebagai MP4. Okay, MP4. Lepas tu yang poster ni nanti bila you dah siap ideation tu, nanti dekat poster tu saya akan bagi template. You akan follow je buat template kat situ. Okay? Dia mesti ada presentation lah. Jangan bagi saya video kerah je. Tak dengar apa. Sebab markah presentation 10 markah. Kena the way you present tu, you videokan. Faham tak? The way you present, you videokan. Jangan duduk baca PowerPoint pula 5-6 jam kat situ. Dia punya video saya tak nak lebih daripada 5 minit. Jangan lebih. Kebanyakan yang saya dapat 15 minit. Saya tengok sampai 5 minit je. Minit yang ke-6 saya tak tengok dah. Lantak dia lah. Kan? Kalau ada point ada. Tak ada point ikut dia lah. Sampai 5 minit je saya bagi. Faham tak? Okay. Itu je. Yang ni nanti saya akan masukkan dalam okay. So, itu dengan produk exhibition kan? Dia dalam sekali dengan produk exhibition kan? Macam presentation, poster semua. Tak dengar. Apa dia dalam? Yang presentation ni yang untuk produk tu dia dalam produk exhibition.
Saya mute. Apa? Awak tulis. Saya tak dengar. Bising sangat. Okay, madam. Apa benda? Banyak sekali apa? Tak dengar lah. Ada orang yang dengar tak? Apa cakap apa? Ke masalah speaker Tak. saya? Tak Tak dengar dengar, juga. Dia punya mikrofon dia macam pelik sikit dia. Ada bunyi wave. Ada kipas kot kat belakang. Macam saya pula. Saya pun ada kipas. Gaffer tulis je dah dulu. Tak apa, Gafur tulis je dekat chat tu. Gafur tulis dekat chat. Kita orang baca. Tak payah bercakap lah Gafur, memang kita orang blur. Tulis dekat chat Gafur. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada gaffer. Yang saya bagi guideline tadi dalam PowerPoint tadi, saya bagi guideline tau. You all janganlah guna PowerPoint saya tu. Saya nak bagi tahu ini dia benda yang you kena ada dah kan. Contoh macam isu dia apa, problem dia apa, macam tu. Sebabnya macam tahun lepas dia orang macam confused. Confused nak buat apa. Sebab dia orang betul-betul tak dengar. Saya dah bagi tahu dah ni. Okay. You boleh, okay, dalam template saya tu dah ada lah issue, problem. So yang ni you ambil dia punya apa benda yang nak tu and then you buat sendirilah kan. Kalau you nak buat PowerPoint, nak guna PowerPoint yang sama pun boleh. Tapi kalau you rasa you nak buat sendiri dalam pattern lain pun tak ada masalah. Asalkan benda-benda yang saya nak tu ada. Faham? Yang full presentation untuk full video product tu dia dekat dalam full presentation untuk full video product tu dekat dalam product exhibition kan medal sekali dengan poster. Ya. BMC ni buat awal. BMC ni yang ni, yang ideation. Yang saya bagi ni. Yang saya bagi kan ada BMC kan? BMC ni untuk ideation. Yang nanti tu, yang dekat 30% yang masuk exhibition tu lebih kepada reporting. BMC ni dia kena awal babe. BMC you nak plan kan? So masa reporting nanti akan mungkin you boleh masukkan juga BMCU. Tapi dia lebih kepada reporting lah. Masa tu kalau nak masuk BMC dia jadi revisiting BMC. Kan? Sebab BMC ni dia kena revisit sentiasa baru kita nampak kita punya business tu viable ke tak. Okay? So BMC biasa kita akan masuk. BMC memang masuk dalam apa orang panggil ideation ni. Yang you kena hantar minggu 4, minggu 5 ni. Minggu ni you kena fokus benda tu lah dulu. Okay? Okay. Cari idea, cari problem je sekarang ni, cari problem. Problem tu you boleh cari daripada case study you tu. Dia related je, assignment saya ni memang related. Jadi saya tak nak ada isu kata macam susah lah, tak nak, saya tak nak dengar. Sebab saya dah fikir banyak untuk saya create assignment ni. Faham tak? Buat case study dulu, dapat case study, dapat maklumat, dapat problem. Lepas tu you pun ada idea untuk buat innovation, untuk selesaikan problem. Tak adalah macam idea tu tiba-tiba keluar daripada langit kan. Maksudnya you dah ada lah orang yang you nak selesaikan masalah tersebut. Okay, nak buat inovasi dan inovasi tersebut boleh menyelesaikan masalah orang. Itu yang saya nak ajar sebab kita kena ada value ke situ. Okay. Soalan lain? Kalau tak ada dah 10.22 ni. Stop recording ya. Boleh? Boleh, madam.